Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini kita akan belajar bagaimana hendak membuat folio bagi kerja lapangan Geografi tingkatan 1. Berikut merupakan format laporan sebagai contoh. Yang pertama, muka hadapan. Letakkan nama sekolah anda, kerja lapangan geografi dan tajuk. Di sini, contoh tajuk, kesan pembuangan sisa domestik dan langkah-langkah mengurangkan kesan yang berlaku di kampung setia. Tulis nama anda dan tingkatan. Berikut merupakan isi kandungan yang perlu diletakkan dalam folio tersebut. Penghargaan, pendahuluan, objektif kajian, kawasan kajian, kaedah kajian, hasil kajian, rumusan, rujukan, dan lampiran. Halaman ini ataupun buku surat ini anda hendaklah isi setelah anda menyiapkan keseluruhan laporan. Contoh untuk penghargaan. Yang pertama, mengucapkan penghargaan kepada pengetua sekolah. Kedua, mengucapkan terima kasih kepada guru geografi anda. Ketiga, kepada kedua-dua ibu bapa anda. Dan yang keempat, kepada rakan-rakan anda yang membantu menyiapkan kerja lapangan ini. Yang kedua, contoh untuk pendahuluan. Contohnya, saya telah memilih tajuk berikut sebagai tajuk kerja lapangan saya. Yang kedua, anda nyatakan tempoh masa yang anda ambil untuk menyiapkan kerja lapangan ini. Di sini, saya memberikan contoh selama 2 minggu. Okey, untuk yang ketiga, objektif kajian. Contohnya, saya melakukan kajian kesan pembuangan sisa domestik dan langkah-langkah mengurangkan kesan yang berlaku di kampung setia. Jadi, setiap objektif kajian mestilah mengandungi kata kerja. Contoh yang pertama, mentakrif dan menghuraikan konsep sisa domestik. Jadi, mentakrif dan menghuraikan ni adalah kata kerja. Yang kedua, menyatakan jenis-jenis sisa domestik di kawasan kajian. Ketiga, mengkaji kesan-kesan pembuangan sisa domestik di kawasan kajian. Dan keempat, mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik di kawasan kajian. Yang keempat, kawasan kajian. Mula-mula, murid-murid hendaklah meletakkan latar belakang kawasan kajian. Contohnya di sini, kawasan kajian saya adalah di sekitar kampung setia. Di sini, murid-murid nyatakan beberapa ciri fizikal yang ada di kawasan kajian. Yang kedua, murid-murid menceritakan tentang ciri budaya yang terdapat di kawasan kajian. Di sini dinyatakan masjid, ladang kelapa sawit dan taman perumahan. Yang ketiga, murid-murid menyatakan mengapa memilih tempat kajian. Di sini dinyatakan kerana ia adalah tempat tinggal
murid tersebut. Yang berikutnya, murid hendaklah melakar peta kampung ataupun tempat kajian murid-murid. Di sini dinyatakan sebagai contoh peta kampung setia. Jadi murid-murid mestilah memahami konsep untuk melakar peta. Yang pertama, mesti ada tajuk. Yang kedua, mesti ada pemidang. Yang ketiga, mesti menyatakan arah mata angin. Yang keempat, mesti menyatakan simbol. Sama ada simbol budaya ataupun simbol fizikal. Dan kelima, menyatakan petunjuk pada peta lakar. Untuk yang kelima, contoh yang kelima, kaedah kajian. Terdapat 4 kaedah kajian. Yang pertama, pemerhatian. Contohnya, saya telah membuat pemerhatian di kawasan kajian untuk mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya di kawasan kajian. Yang kedua, temu bual. Maksudnya murid menemu bual beberapa orang responden untuk mendapatkan maklumat tentang tugasan. Yang ketiga, murid membuat satu soal selidik dan memberikannya kepada, contohnya dekat sini, 10 orang responden untuk mendapatkan maklumat tentang tugasan ini. Dan yang keempat, rujukan. Jadi rujukan ini murid boleh mendapatkannya di laman web berkaitan kajian. Jadi untuk contoh ini, cikgu membuat contoh untuk pemerhatian dan rujukan sahaja. Yang keenam, hasil kajian. Konsep sisa domestik dan jenis-jenis sisa domestik. Di sini murid boleh mendapatkannya daripada Wikipedia. Contohnya, sisa domestik merupakan bahan-bahan buangan yang dibuang dari kawasan perumahan seperti sisa makanan, plastik, kertas dan bahan logam terpakai. Terdapat 2 jenis sisa domestik, iaitu sisa pepejal dan sisa cecair. Contoh, untuk sisa pepejal, sisa makanan, plastik dan kertas, manakala sisa cecair pula terdiri daripada minyak masak dan kumbahan. Untuk yang keenam, hasil kajian, contoh 1, kesan pembuangan sisa domestik. Di sini murid mesti menyatakan fakta, huraian dan contoh. Di sini cikgu menyatakan fakta yang pertama, pencemaran bau. Dan kemudian mesti menyatakan dalam bentuk huraian dan contoh. Seperti ini, saya dapati bahawa pembuangan sisa pepejal seperti sisa makanan ke dalam longkang telah menghasilkan bau yang kurang menyenangkan. Pencemaran bau ini boleh menimbulkan ketidakselesaan kepada penduduk setempat. Ini adalah huraian. Sebagai contoh, pencemaran bau di Jalan 9 telah menimbulkan rasa tidak senang dalam kalangan pengunjung dan penduduk setempat. Ini sebagai contoh. Jadi kesan ini hendaklah dinyatakan sekurang-kurangnya 2. Kita pergi untuk yang kedua. Yang kedua, pencemaran air. Ini dia punya fakta dia. Jadi huraian dia yang ini. Dan contoh dia yang ini.
Untuk contoh-contoh lain, murid-murid boleh rujuk pada buku teks. Contoh yang lain, ketiga, wabak penyakit, peningkatan kos penyelenggaraan dan banjir kilat. Jadi murid-murid mesti menyatakan fakta, uraian dan contohnya sekali. Berikutnya, langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Jadi di sini murid-murid kena nyatakan sekurang-kurangnya 2 langkah-langkah. Di sini juga murid-murid mesti menyatakan fakta, uraian dan contoh. Di sini cikgu ambil contoh. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang Akta. Ini adalah fakta. Uraiannya, melalui rujukan yang telah saya buat, dicadangkan agar tindakan undang-undang Akta yang lebih tegas dikenakan kepada mereka yang telah mencemarkan alam sekitar. Ini bahagian uraian. Untuk contoh, sebagai contoh, undang-undang ataupun akta yang berkaitan dengan sisa domestik iaitu Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 perlulah disemak dan ditambah baik. Ini sebagai contoh. Untuk yang kedua, langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Seperti tadi juga, murid-murid mesti menyatakan fakta, uraian, contoh. Di sini cikgu ambil fakta untuk pendidikan. Uraiannya adalah seperti berikut. Dan contohnya adalah seperti berikut. Murid-murid boleh mendapatkan langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik di dalam buku teks. Contohnya amalan 3R, penggunaan teknologi terkini dan kempen. Sini murid-murid mesti nyatakan fakta, uraian serta dengan contoh. Yang ketujuh, contoh untuk membuat rumusan. Di sini cikgu menyatakan contohnya, sebagai kesimpulannya, berdasarkan kajian yang telah saya lakukan, saya telah dapat mengenal pasti jenis-jenis sisa domestik iaitu sisa makanan, plastik dan kertas serta kesan pembuangan sisa domestik iaitu pencemaran bau dan air. Seterusnya, dicadangkan beberapa langkah yang boleh dibuat untuk mengatasi kesan pembuangan sisa domestik tersebut, iaitu penguatkuasaan undang-undang ataupun akta dan melalui pendidikan. Ini berdasarkan yang nombor 6 tadi, hasil kajian. Untuk peringkat akhir, kita boleh nyatakan seperti berikut. Sama-samalah kita berusaha dan berganding bahu untuk mengatasi masalah pembuangan sisa domestik agar tidak berleluasa. Di sini, cikgu mengambil contoh kaedah pemerhatian dan rujukan saja. Yang ke-8, contoh untuk rujukan. Yang pertama, ini untuk contoh rujukan untuk buku. Di sini cikgu ambil untuk buku teks tingkatan 1. Contohnya, yang pertama kita tulis nama penulis. Contohnya Hisham Azman bin Ibrahim dan Muhammad Khairun Fitri bin Ahmad. Tahun dia 2017. Tajuk buku Geografi tingkatan 1, tempat Kuala Lumpur dan penerbit Era Visi Sendirian Berhad. Untuk orang sumber seperti berikut. Encik Sulaiman bin Ahmad, alamat Encik Sulaiman, dan kalau pelajar mengambil maklumat tersebut dari internet, nyatakan laman web internet tersebut, ataupun
URL. Contohnya tadi, contohnya Wikipedia. Okey, akhir sekali, murid-murid mesti meletakkan lampiran. Di sini contohnya Google Map, lampiran untuk membuat peta lakar. Jadi murid-murid boleh pergi ke bahagian Google Map, type saja dan kemudian boleh screenshot. Dan kemudian save as dan murid boleh print pada kertas A4. Itu saja untuk membuat kerja lapangan atau portfolio bagi geografi tingkatan 1 bagi tajuk sisa domestik. Di sini kalau kita dapat lihat, sisa domestik yang mula tadi telah dibersihkan. Jadi murid, jangan lupa like, komen dan subscribe. Sekian, terima kasih. Semoga perkongsian ilmu ini memberi manfaat kepada kita semua.